Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dilalata 'ala al-huda wa du'a ila al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardati wa qurbihi wa sawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fatahan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung muzakarah kita di dalam kitab Al-Mukhtasar Latif karangan Imam Bafdal Al-Hadrami. Kita telah sampai pada fasal ataupun tajuk yang baru yang berkaitan dengan haid dan juga nifas dan apa yang diharamkan ketika seseorang itu berada dalam keadaan haid ataupun nifas. Faslun fil haidi wan nifas wa ma yahrumu bihima. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi syekhina fid daraini amin. Faslun fil haidi wan nifasi wa ma yahrumu bihima. Wa aqallul haidi yawmun wa laylah wa aktharuhu 15 yawman wa ghalibuhu 6 aw 7 wa yahrumu bil haidi wal janabah as-salah wa tawaf wa masul mushaf wa hamluhu wal lubthu fil masjid wa qira'atul Qur'an bi qasdil qira'ah wa yahrumu 'alal haid wahdaha as-sawmu wa 'uburul masjid in khafa talwithahu bid-dam wal istimta'u fima baina surrati war rukbah wal jima'u fil haidi minal kaba'ir wa yajibu 'alaiha qada'u shaumi ramadan duna shalah wa idza qata'a ad-dam halalaha shaumu qabla al-ghusli wa yahrumu bin nifas ma yahrumu bil haidi wan nifas huwa ad-dammul khariju ba'da al-wiladah. Babus shalah. Baik, hari ini kita akan membicarakan atau kita akan memuzakarahkan, membincangkan tentang masalah haid dan juga nifas. Dan ini adalah fasal ataupun bab yang terakhir di dalam bab taharah, sebelum kita masuk ke dalam bab yang seterusnya, iaitu bab solat. Baik, musannif menerangkan secara terus tentang muddatul haid. Jadi sebelum itu kita sebutkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan haid. Okey, ta'riful haid. Di sini syarih memberitahu al-haid lughatan as-sayalan. Okey, sayalan. Wa syar'an damul jibillah yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabili sihhah min ghairi sabab fi awqatin ma'lumah. Jadi haid dari segi syarak adalah dam jibillah, dam yang tabi'i, darah yang keluar secara semula jadi, darah biasa yang keluar tabi'i pada diri wanita, yang keluar min aqsa rahimil mar'ah, daripada rahim perempuan, ala sabili sihah, dan darah ini keluar ala sabili sihah, bukan kerana sakit dan sebagainya, min ghairi sebab, dan tidak ada sebab pada waktu-waktu yang tertentu. Jadi dam haid yang keluar daripada seorang wanita itu adalah itu adalah darah tabi'i, okay, darah semula jadi yang darah sihat, okey, ala sabili sihah, bukan kerana sakit dan sebagainya. Itu adalah takrif haid. Jadi kalau sekiranya lagi-lagi kalau wanita itu yang baru mencapai umur yang imkanul haid, sekiranya keluar darah, maka dia tidak perlu takut dan sebagainya, kerana itu adalah darah biasa yang perempuan keluar, iaitu dipanggil dalam syarak darah haid. Okay, itu adalah darah haid. Dan kita tahu bahawa darah haid ni adalah salah satu daripada alamat seseorang itu atau seorang wanita itu sudah pun mencapai aqil baligh. Okay, di mana umur imkan seorang perempuan yang
umur imkan perempuan untuk keluar haid adalah ketika umurnya 9 tahun. Okey, 9 tahun itu adalah aqallu sin. Okey, umur yang paling rendah aqallu sin untuk perempuan haid adalah 9 sinin, 9 tahun qamariyah taqribiyah. Okey, 9 tahun qamariyah taqribiyah. Okey, taqribiyah. Baik, kemudian kita akan masuk muddatul haid. Okey, kita dah tahu takrif haid adalah dam tabi'i. Kemudian sinnul aqallu sin imkanul haid tis'ah sinin qamariyah taqribiyah. Kemudian terus masuk aqallul haid. Okey, di sini musannif menerangkan bahawa aqallul haid yaum wa lailah. Jadi sekurang-kurangnya darah haid itu adalah yaum wa lailah, iaitu bersamaan dengan 24 jam. Itu adalah aqallul haid. Tetapi sekiranya darahnya itu tidak sampai aqallul haid, maksudnya tidak sampai 24 jam, contohnya darahnya itu keluar jumlahnya 8 jam ataupun 16 jam ataupun 17 jam, maka darah itu tidak dipanggil darah haid, bahkan darah itu dipanggil darah istihadah ataupun darah kotor lah. Darah istihadah dan hukum dia hukum seperti hukum orang yang tahir. Dan kemudian itu aqallul haid yaum wa lailah ataupun bersamaan dengan 24 jam. Kemudian ghalib haid 6 ataupun 7 hari. Kemudian aktsarul haid 15 hari. Okey, wa aktsaruhu 15 yauman, 15 hari. Jadi dalam kita nak memahami bagaimanakah perkiraan seseorang itu atau seorang wanita itu sudah dikira haid ataupun tidak. Jadi ada dua bentuk surah yang untuk kita memahami tentang aqallul haid ini. Jadi aqallul haid kita tahu 24 jam dan aksarul haid 15 hari. Jadi sekiranya surah yang pertama, sekiranya seorang itu keluar darahnya itu berterusan 24 jam. Okey, berterusan selama sehari lah. Selama sehari 24 jam keluar darah, maka itu sudah pasti itu adalah darah haid. Itu adalah darah haid. Jadi perempuan itu sekiranya dia nak tahu dia keluar darah ataupun sudah terputus darahnya, dia akan memasukkan cotton ataupun inilah tisu basah ataupun apa di dalam kemaluannya. Sekiranya keluar darah, maka darahnya ada lagi lah. Jadi kita bukan membayangkan keluar darah itu seperti keluarnya baul dan sebagainya. Okey. Jadi itu adalah surah pertama, maksudnya keluar berterusan selama 24 jam. Dalam masa 1 hari ataupun dalam masa 24 jam lah. Dalam masa 24 jam keluar darah berterusan. Okey, melebihi aqallul haid. Maka kita tahu bahawa perempuan ini sedang berhaid. Itu adalah surah pertama, di mana darah itu muttasil, bersambung. Surah yang kedua, darahnya itu mutaqatti', maksudnya darah itu tidak bersambung. Okey, contohnya hari pertama tiba-tiba dia keluar darah, dia terasa keluar darah. Kemudian dia nampak darah keluar daripada rahimnya. Contohnya dia catat, okey, hari pertama itu dia keluar dalam masa 5 jam. Okey, hari pertama 5 jam. Kemudian hari kedua 10 jam. Dan hari ketiga dah berapa? 15 kan? Dan hari ketiga masalan 10 jam juga. Okey, dah 25, lebih daripada 24 jam. Jadi barulah kita menghukumkan perempuan itu sedang haid. Perempuan itu sedang haid. Dan dalam nak mengumpulkan selama 24 jam itu, mestilah tempohnya itu dalam masa 15 hari. Kerana aksarul haid, tempoh haid yang paling panjang adalah 15 hari. Jadi sekiranya hari pertama atau hari ketiga, dalam masa 15 hari dijumlahkan sekiranya darah haidnya itu keluar secara mutaqatti' dan dikumpulkan selama bila dikira jumlahnya itu lebih daripada 24 jam, maka kita menghukumkan perempuan itu sedang dalam keadaan haid. Okey, dalam keadaan haid. Kemudian timbul pula persoalan, sekiranya darahnya itu mutaqatti', bagaimana dengan an-naqa' ataupun ketika dia tak keluar darah, an-naqa' bainal damain tu. Maksudnya hari pertama keluar 5 jam. Selepas 5 jam itu naqa', dia tidak keluar darah. Apakah hukum ketika itu? Dan ketika itu dia ni belum diketahui haid, dan adakah dia kena solat ataupun dia tak perlu solat sebab keluar darah dan sebagainya. Jadi surah ini adalah sekiranya dia ni mubtada'ah. Sekiranya perempuan itu mubtada'ah, maksudnya perempuan itu baru pertama sekali keluar darah, baru pertama kali dalam semua hidupnya keluar darah,
misalnya dia baru berumur umur akil balik, baru berumur 9 tahun atau 12 tahun dan sebagainya. Kali pertama keluar darah, hari pertama 5 jam tadi kan, 5 jam. Jadi ketika 5 jam itu, kita belum dapat menghukumkan bahawa dia sedang berhaid kerana aqallul haid 24 jam. Maka dia selepas dia suci ataupun selepas dia naqa' daripada darah itu, dia kena solat macam biasa, seperti orang yang tahir lah, solat macam biasa dan sebagainya. Kalau puasa, puasa. Kemudian hari yang kedua 10 hari. Okay, 10 tambah 15 baru 15 hari. Masih belum lagi sampai aqallul haid. Maka hukum dia seperti hukum orang tahirah. Dia perlu semayang dan sebagainya. Sekiranya dia dah berkahwin, suaminya boleh datang bersamanya. Dan kemudian bila dah hari ketiga, keluar 10 jam. Okay, selepas 10 jam itu, dikira jumlahnya hari pertama dan hari kedua sudah melebihi 24 jam. Maka ketika itulah baru kita tahu bahawa perempuan ini dalam keadaan haid. Jadi 3 hari yang pertama itu dia adalah hukumnya haid. Tapi bagaimana dengan solat yang telah dilakukan, maka dia tidak mendapat apa-apa dosa. Dia tidak mendapat apa-apa dosa. Dan sekiranya dalam tempoh berpuasa, maka dia perlu qadakkan puasa dia, kerana puasa dia yang dia telah puasa pada hari pertama dan hari kedua itu, diketahui tabayyun selepas itu bahawa itu adalah hari dia haid. Okey, jadi ini adalah surah mubtadaah. Sekiranya mutaqatti', maka orang haid ni dia ada 2 hukum. Hukum pertama dan juga hukum yang selepas tabayyun. Jadi begitulah surahnya wanita itu dalam keadaan haid. Jadi lepas hari ketiga, lepas dia telah diketahui bahawa dia adalah haid, kerana darahnya itu bila dijumlahkan melebihi 24 jam dan dalam tempoh 15 hari, maka dia ada dalam keadaan haid. Dan selepas itu dia hukumnya seperti hukum haid. Okay, seperti hukum haid, maksudnya dia tidak boleh melakukan apa-apa perkara yang diharamkan ketika haid. Solat, tawaf, masul mushaf, hamlul mushaf, qiraatul mushaf, lubsu fil masjid. Ada 10 perkara itulah yang kita akan sebutkan selepas ini. Dan kemudian itu adalah masalah haid. Kemudian masalah tuhur. Okey, masalah tuhur dia tak beritahu di sini. Okey, kita beritahukan tuhur. Jadi aqallu tu ada 15 hari. Jadi sekiranya apabila berlaku ketika tempoh haidnya itu 15 hari berterusan naqa', maka selepas itu adalah aqallu tuhur. Sekiranya selepas 15 hari berterusan, maka kita menghukumkan perempuan itu tahir. Perempuan itu bukan dalam suci. Okey, dengan suci. Sekiranya darah datang selepas itu, contohnya 15 hari tahir ataupun 20 hari tahir. Okey, 15 hari tahir, kemudian tambah lagi 5 hari tahir, naqa' maksudnya. Kemudian lepas dah 20 hari tu keluar darah sekali lagi. Okey, contohlah. Okey, lepas 20 hari naqa', hari selepas tu keluar darah sekali lagi. Apabila ada 15 hari naqa', maka itu adalah aqallu tuhur. Itu adalah mudah aqallu tuhur, dan darah yang keluar selepas itu adalah darah haid untuk daur yang kedua. Jadi dalam masalah tuhur ini, aqallu tuhur adalah 15 hari. Aqallu tuhur berapa? 15 hari. Dan aktsaru tuhur tidak ada penghujungnya, la nihayah. Okey, boleh jadi perempuan itu seumur hidupnya haid sekali. Boleh jadi haidnya itu tuhurnya itu bukan 15 hari, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian daur thani, daur yang kedua itu datang selepas 3 bulan, 4 bulan. Okey, contoh. Okey, surah yang boleh terjadi macam-macam. Tapi ghalibnya perempuan itu setiap bulan itu ada haid dan juga ada tuhur. Sekiranya haidnya itu 15 hari, maka 15 hari tuhur. Itu adalah ghalibnya. Okey, ghalibnya. Tapi boleh jadi sebaliknya. Itu adalah masalah ataupun muddah at-tuhur. Jadi aqallu tuhur 15 yaum, aktsaru tuhur la nihayah. Okey, tidak ada akhirnya. Baik, kemudian okey, dah terangkan masalah at-tuhur baina haidatain. Okey, seterusnya kita akan masuk apa yang diharamkan untuk orang yang berhaid dan juga janabah. Jadi kalau sahabat-sahabat nak mendalami lagi tentang masalah haid dan nifas dan juga surah-surahnya juga contoh-contohnya, okey, ini ada satu kitab yang disyorkan juga oleh Al-Habib dan pernah dibaca oleh Al-Habib tentang Ibanah wal Ifadah ini. Okey, Al-Ibanah wal Ifadah. Okey, Al-Ibanah wal Ifadah fi ahkamil haid wa nifas istihadah ala mazhabi Imam Syafi'i, taklif Syed Dr. Abdul Rahman As-Saqaf. Okey, jadi kalau tuan-tuan
nak lebih lagi menguasai masalah haid dan nifas, walaupun masalah ini berkaitan dengan wanita, tapi seorang lelaki juga perlu dia memahami dan juga mempelajari dan mengajarkan sekiranya dia ada ibu atau adik-beradik perempuan ataupun isterinya, nanti dia yang perlu ajarkanlah. Okay, masalah haid dan nifas. Okay, dalamnya ada beberapa surah dan juga contoh lah. Okay, kita sebutkan salah satu contoh haid yang mudah lah, satu saja demi menjematkan masa. Okey, contohnya masalah haid. Kemudian masalah haid, okey, sama ada mutusan mutafarakan. Baik. Okey, kita baca satu contoh. Law ra'at salasa ayyam dam wa anqata'a. Okey, jadi surah yang pertama, surah salah satu contoh dalam kitab ini, sekiranya seorang perempuan itu melihat 3 hari darah, kemudian inqata'a, 3 hari darah, kemudian 3 naqa'. Kemudian selepas itu datang pada hari yang ke-10 dam, kemudian inqata'a. Okey, jadi 3 hari naqa', kemudian 5 hari, 3 hari naqa', okey, 5 hari 3 hari dam, 5 hari naqa', okey, 9. Kemudian hari yang ke-10 dam, okey, 3 hari darah, 5 hari naqa'. Kemudian hari yang ke-10 keluar darah. Jadi hari yang 3 hari yang pertama dan juga hari yang ke-10, sepanjang hari itu dia dikira haid. Okey, dia dikira haid. Sebab apa? Sebabnya dia telah melebihi muddatul haid itu sudah mencukupi. Aqallul haid 24 jam satu hari dan dia keluar darah lebih daripada 3 hari. Kemudian tempoh itu lagi masih dalam tempoh haid, iaitu tempoh 15 hari, masih dalam tempoh 15 hari. Maka ketika kesemua itu adalah tempoh haid wanita itulah. Okey, tempoh wanita haid itu. Dan banyak lagi contoh lain. Kemudian sekiranya darahnya itu berterusan 15 hari, boleh jadi perempuan ini itu bukannya haid, dia lebih 15 hari. Okay, darahnya itu lebih 15 hari. Sama ada mutasil 17 hari contohnya. Okay, daripada hari pertama sampai hari ke-17 keluar darah contohnya. Maka kita tadi dah belajar aksarul haid 15, tapi dia lebih dari 15 hari. Jadi apa nak hukumkan perempuan itu? Okay, perempuan itu dipanggil istihadah. Okey, perempuan itu dipanggil apa? Istihadah. Jadi istihadah ini kita kena kembalikan salah satu daripada 7 surah istihadah. Dalam istihadah ada 7 surah, maka kita perlu kembalikan surah perempuan ini kepada salah satu daripada 7 surah ini. Sama ada mubtada'ah ataupun mu'tadah, kemudian mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah, kemudian dia ingat masa ataupun tak ingat dan sebagainya lah. Okey, ada 7 surah. Itu kalau sekiranya dia melebihi 15 hari, maka sekiranya dia 15 hari ataupun kurang daripada 24 jam, maka perempuan itu tidak sampai haid. Okey, sebabnya aqallul haid 24 jam dan aktsaru haid 15 hari. Dia punya darah tak cukup 24 jam ataupun melebihi 15 hari, maka itu adalah perempuan itu dipanggil istihadah. Maka istihadah ni hukum dia seperti hukum perempuan yang tahirah. Kiraan 24 jam cukup 15 hari, seterusnya istihadah. Okey, dalam surah istihadahnya itu contohnya dalam masa 15 hari itu dia telah sampai aqallul haid, telah sampai aqallul haid 24 jam. Okey, contohnya, okey, kita bagi contoh istihadah satulah. Contohnya dia hari pertama keluar darah. Hari pertama keluar darah, jadi berterusanlah. Maka bila dah hari pertama keluar darah, dia telah sampai tempoh 24 jam aqallul haid. Maka kita kata perempuan ini sedang dalam keadaan haid. Maka dia tidak boleh, dia perlu menjauhi solat, perlu menjauhi suaminya daripada jimat dan sebagainya, sebab itu adalah perkara-perkara yang diharamkan ketika haid. Kemudian hari pertama haid, kemudian hari ke-7 haid, hari ke-8 haid. Okey, hari ke-8 haid, hari ke-9 haid masalan. Okey, jadi selagi dalam tempoh 15 hari, dia ada darah, hari ke-7 ke, hari ke-8 ke, hari ke-10 ke, hari ke-12 ke, dia ada darah, maka itu semua dikira haid lagi. Kerana apa kita cakap 15 hari? Kerana 15 hari ni adalah tempoh paling lama haid. Tapi sekiranya hari pertama
hari pertama haid, kemudian hari kedua sampai hari ke-16 tak ada darah, hari ke-17 ada darah, maka hari ke-17 itu dikira haid baru. Sebab apa? Sebabnya hari yang kedua hingga ke hari 16 itu telah cukup 15 hari. Kerana kita cakap tadi apa? Aqallu tuhur 15 hari. Okey, aqallu tuhur 15 hari. Maka darah yang keluar selepas itu dikira apa? Haid yang baru. Okey, itu surah yang pertama. Okey, surah yang istihadah ini sekiranya dalam tempoh 15 hari dia keluar darah. Okay, kita bagi contoh hari pertama, hari kelima dan hari ke-10. Okey, contoh. Kemudian pada hari yang ke-15, lahzah hari yang ke-15. Okey, jadi penting perempuan ini dia ataupun sekiranya dia sudah berkeluarga, suaminya ataupun adik-beradik lakinya perlu ambil peka ataupun ambil cakna tentang tempoh ataupun waktu masa hari keluarnya darah. Okey, contohnya darah keluar hari ni 1 bulan 11. Jam berapa? Pukul 8. Okey, berapa lama darah satu hari? 8 jam, 10 jam. Okey, kena tulis, kena catat. Okey, sebabnya boleh jadi nanti tiba-tiba datang surah istihadah. Jadi bila surah istihadah nanti muskilahnya kalau dia tak ingat waktu ataupun tempoh lah, akan ada masalah nantilah untuk dia mengqadakkan solat. Okey, jadi masalah istihadah tadi sekiranya okey, kita tengok lahzah tadi saya cakap apa? Lahzah yang hari yang ke-15. Okey, kita tengok hari yang ke-15, lahzah hari yang ke-15 itu sekiranya darah sebelumnya itu dalam keadaan dia keluar darah dan kemudian berterusan sehingga lebih pada lahzah hari yang ke-15 itu, maka itu pun adalah salah satu surah istihadah. Okey, contohnya hari pertama keluar haid. Okey, hari pertama keluar haid. Okey, hari kelima keluar haid. Kemudian hari ke-10 keluar haid. Kemudian hari yang ke-15 itu, okey, hari yang terakhir akhir ini dia berterusan 15 dengan 16 tu dia keluar darah. 15 dengan 16 tu dia keluar darah. Maka perempuannya ini dia telah masuk surah istihadah. Surahnya yang pada asalnya kita kata dia haid, maka dia telah menjadi istihadah kerana dia telah melebihi tempoh 15 hari aktsarul haid. Okey, tempoh 15 hari aktsarul haid. Mudah aktsarul haid itu 15 hari. Okey, ini adalah salah satu surah istihadah. Maka kita perlu tengok pada lahzah hari yang ke-15, pada tanggal 15 hari yang ke-15 selepas dia keluar darah itu, sekiranya ada darah sebelumnya berterusan sehingga selepasnya, maka perempuan itu dipanggil istihadah kerana dia punya darah telah melebihi tempoh 15 hari. Okey, saya rasa ini menjawab jawapan yang diajukan tentang masalah istihadah. Jadi kalau sahabat-sahabat nak lebih mendalam, insya-Allah boleh rujuk pada kitab ni lah, Ibanah wal Ifadah, ataupun boleh cari untuk kita buat muzakarah dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan masuk apa perkara-perkara yang diharamkan. Apa perkara-perkara yang diharamkan sekiranya seorang itu berada dalam keadaan haid dan juga nifas. Okey, ada 10 perkara. Totalnya keseluruhannya ada 10 ataupun ada 11 perkara. Okey, kita sebutkan di sini wa yahrumu bil haidi wal janabah. Okey, di sini musannif menggabungkan perkara yang diharamkan ke atas orang yang haid dan juga orang janabah. Okey, apa itu janabah? Okey, kita ulang balik, refresh balik. Okey, dia kata wa yahrumu bil haidi wal janabati. Ma hiyal janabah? Okey, janabah itu adalah 2 perkara. Apa dia? Yang pertama khurujul mani, yang kedua ilajul hasyafah ataupun maksudnya jima' ataupun watak. Jadi janabah itu maksudnya 2 perkara ini. Okey, khurujul mani dan juga ilajul hasyafah. Jadi perkara yang diharamkan dan sekiranya berlaku 2 ini, ilajul hasyafah dan juga khurujul mani, maka perempuan ni atau seseorang ini akan dipanggil sebagai dalam keadaan junub. Okey, junub. Okey, alaihi janabah. Ataupun dia dalam keadaan junub lah. Jadi wa yahrumu bil haidi wal janabah, yang pertama as-solah. Okey, jadi sekiranya seorang itu berada dalam keadaan haid ataupun berada dalam keadaan junub, maka dia diharamkan yang pertama sekali solat. As-solat wa nahwuha. Yahrumu alaihi as-solat wa nahwuha. Solat dan juga apa yang seperti solat dari segi hukumnya. Apa yang nahwu solat? Sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumaat. Okey, dia bukan solat. Sujud tilawah bukan solat. Okey, solat itu muftatahah bil takbir, muftatahah bil taslim, ada af'al dia, 7 af'al dan sebagainya. Okey, jadi apa tu, solat itu diharamkan dan apa yang seperti hukum solat.
Okey, sujud tilawah pun seperti hukum solat. Sujud syukur pun seperti hukum solat. Okey, maksudnya seperti hukum solat apa? Maksudnya kalau dia nak sujud syukur, dia perlu menghadap kiblat, perlu menutup aurat, perlu berada dalam keadaan wudu. Sebabnya dia seperti hukum solat. Okey, boleh ke dalam solat kita tak menghadap kiblat? Tak boleh. Okey, jadi sujud tilawah, sujud syukur ini mestilah kerana dia ibadah, maka hukum dia seperti hukum solat. Begitu juga solat jenazah pun tak boleh, solat sunat pun tak boleh. Jadi apa-apa jenis solat secara mutlak, sekiranya seorang itu berada keadaan haid, maka diharamkan baginya untuk solat. Begitu juga orang yang dalam keadaan junub, sehingga dia bersuci semula. Dia kebiasaan haid 7 hari. Okey. Jadi ini muktada lah. Tiba-tiba tahun kelima dia haid 15 hari. Tamam. Adakah selepas 7 hari itu kita kira istihadah? Tidak. Okey, tidak. Sebabnya istihadah itu okey, anda faham. Okey, ni muktada lah Okey, muktada. Jadi dia kata akhir daur dia, haid dia berlaku 7 hari. Okey, jadi tadi saya dah serangkan tentang muktada kan. Okey, muktada ni dia kena ambil istishab yang paling dekat, dengan dia lah. Okey, contoh kali pertama daur dia haidnya 7 hari saja. Kemudian 15 hari tuhur ataupun tuhurnya itu 30 hari 40 hari baru datang haidnya semula daur yang kedua. Al-muhim daur yang pertama haidnya itu 7 hari. Kemudian bila datang daur yang kedua, okey, surahnya itu bila datang haid pertama, bila keluar darah yang pertama, dia terus dihukumkan seperti hukum haid. Maksudnya tak perlu dia cukupkan 24 jam dan sebagainya. Sebabnya kita istishab yang pertama kerana dia ni akan haid dalam 7 hari. Kemudian bila 7 hari, dia ni masih dalam keadaan haid lah. Okey, kemudian hari ke-8 keluar darah juga. Allah, sebab dia kata akhir daur dia 7 hari. Tapi sekarang ni dia dah tak ikut daur dia. Okey. Maksudnya hari ke-5 masih keluar darah. Okey, dia masih hukum seperti haid. Hukum seperti haid sehinggalah dia kata hari yang ke-15. Jadi 15 hari masih tempoh dalam keadaan haid. Maka dalam tempoh 15 hari itu dia tidak boleh melakukan perkara yang seperti solat dan sebagainya lah. Jadi sekiranya dia dalam masa 15 hari, kemudian daur yang kedua itu haidnya 15 hari, maka 15 hari itu adalah haid dia. Tapi sekiranya dia berterusan, okey, berterusan sampai hari yang ke-16. Okey, sampai hari ke-16. Jadi selepas hari yang ke-16 tu barulah yang dia tahu bahawa dia adalah istihadah. Baru dia istihadah, maka hukumnya itu bertukar. Jadi orang yang perempuan ni perlu intabih. Okey, sebab dia punya hukum itu boleh berubah-ubah daripada dia asalnya haid, kemudian dia menjadi istihadah. Jadi daur yang kedua itu kita tak cakap haid dia itu 7 hari kerana dia kata darahnya berterusan sehingga melebihi 15 hari, maka dia adalah istihadah. Bila dia istihadah, kita akan kembalikan kepada 7 surah istihadah. Jadi istihadah perlu kita tahu warna darah. Okey, kita perlu tahu warna darah kerana apa? Kerana dalam perbezaan darah itu, dalam warna darah itu ada hukum dia berkaitan dengan darah yang kuat dan juga dhaif. Contoh hitam qawi, merah qawi, safra asfar dhaif dan sebagainya. Kerana hukumnya itu akan dihukumkan berdasarkan kebiasaannya lah, ataupun kebanyakan hukumnya berdasarkan kekuatan darah ataupun warna darah dan sebagainya lah. Okey, itu saya tak nak terangkan lah sebab istihadah itu sahabat-sahabat boleh tengok dekat 7 surah itu. Dan setiap satu surah tu hukumnya berbeza. Okey, contohnya dia kata 16 hari keluar darah. Jadi ini istihadah. Bila dia istihadah, contohnya kita cakap dia ni surah yang pertama istihadah, hukumnya itu darah yang kuat adalah haid. Jadi dalam 19 hari itu kita akan tengok mana darah yang kuat, mana darah yang lemah. Darah yang kuat akan dikira haid, darah yang lemah akan dikira tahir. Jadi hukumnya itu akan berubah. Hukumnya itu akan berubah. Okey. Baik, kita masuk balik semula tentang masalah perkara yang diharamkan untuk orang yang dalam keadaan haid ataupun janabah. Jadi pertama tadi solat. Okey, solat ni apa-apa jenis solat dan apa yang seperti hukum solat, seperti sujud tilawah, sujud syukur. Okey, kenapa? Sujud syukur ni kebiasaannya lah orang terlepas pandang ataupun
lalai. Okey, maksudnya masya-Allah dia dapat satu nikmat, kemudian sujud syukur. Okey, sujud syukur dalam keadaan tak tahu aurat, tak tahu arah kiblat, kemudian dia ibadat, maka tidak bolehlah perkara itu adalah haram. Itu adalah haram kerana sujud syukur ini seperti hukum solat. Seperti hukum solat dari segi syaratnya, dari segi rukunnya. Taib. Kemudian perkara yang kedua yang diharamkan untuk orang yang haid dan juga janabah iaitu tawaf. Okey, tawaf pun sama diharamkan. Dan dalam manasik haji hanya tawaf saja ibadat yang mensyaratkan taharah. Selain-selainnya itu tidak disyaratkan taharah. Maksudnya boleh dalam keadaan berhadas dan sebagainya lah. Tapi sebaiknya tabaanlah dengan keadaan tahir. Cuma sekiranya berlakulah selepas tawaf dia keluar darah, haid dan sebagainya contohnya, maka dia boleh sempurnakan hajinya kerana syarat-syarat yang lain tidak memerlukan syarat taharah. Jadi tawaf ini sekiranya orang mengadakan haid juga janabah, maka diharamkan baginya apa-apa jenis tawaf. Tawaf kudum ke, tawaf wajib, tawaf sunat dan sebagainya, segala jenis tawaf. Kemudian perkara yang ketiga iaitu masul mushaf, memegang mushaf. Okey, memegang mushaf. Jadi memegang mushaf ini mas di sini sama ada mas yang dimaksudkan di dalam bab ini adalah apa yang dikira sebagai mas urfan. Apa yang dari segi urufnya dia panggil memegang, menyentuh walaupun dengan ha'il. Okey, contohnya ni Quran. Okey, bayangkan ni mushaf. Okey, mushaf saya ada. Okey, bayangkan ni mushaf. Okey, mushaf. Okey, dia memegang dengan ha'il, okey, dengan kain. Okey, pegang seperti ini. Okey. Okey. Tangannya tidak menyentuh mushaf tapi ada ha'il. Ini pun dipanggil mas. Ini pun haram walaupun dipegang seperti ini. Sekiranya dia keadaan haid dan juga janabah. Kerana masnya ini kalau dari segi uruf ini dipanggil memegang Quran walaupun bukanlah pegang secara kulit ke kulit, tapi ini dipanggil mas urfan. Secara urufnya dipanggil mas juga. Maka ini pun haram. Okey, haram menyentuh mushaf untuk orang yang keadaan haid dan juga janabah. Tabaan mas mushaf ini haram sekiranya tidak ada darurat. Okey, tidak ada darurat. Tapi sekiranya ada darurat, okey, kita perlu faham mafhum darurat. Darurat ini contohnya sekiranya dia biarkan, contohnya dia takut terbakar, contohnya dekat dengan api dan dia dalam keadaan janabah. Okey, dalam keadaan janabah, mandi wajib kat atas dia mandi. Maka dia sekiranya dia tak angkat mushaf itu dia takut terbakar ataupun dikoyakkan ataupun ada binatang yang berdekatan dengannya, maka dia boleh memegang mushaf itu untuk memeliharanya daripada terbakar dan sebagainya. Itu adalah salah satu surah darurat, syarat ataupun dobitnya lah. Ataupun yang kedua, dia ajzun ani taharah. Okey, ajz, dia tidak boleh taharah, maksudnya tidak ada air dan juga tidak ada juga turab. Okay, ajz, tidak ada air, tidak ada turab. Okey, ni dobit yang kedua yang nak fahamkan maksud darurat. Kemudian yang ketiga, tidak ada orang nak untuk kita berikan istidak untuk orang muslim. Maksudnya kita tak boleh nak beri mushaf ni kepada orang muslim yang lain yang berwudu, yang ada dalam keadaan taharah. Contohnya dia pegang mushaf, tiba-tiba dia masalan berhadas, okey, hadas asghar. Okey, kemudian contoh di Masjid Azhar dia nak masuk tandas, mushafnya ini tidak ada orang Islam di sekelilingnya yang boleh memegang Quran ni, yang dia boleh beri simpankanlah ataupun jagakan sementara dia masuk dalam tandas. Dan kemudian sekiranya dia letak saja di luar, dia takut mushafnya hilang, maka di situlah beradanya darurat. Sekiranya tiga perkara ini tak ada, yang pertama itu kalau dia takut hilang ataupun rosak. Kemudian yang kedua, dia memang ajz an taharah, kemudian tidak boleh simpan istidak untuk orang muslim. Sekiranya tiga-tiga dobitnya ini tiada, maka tidak ada surah darurah. Jadi surah darurah itu berlaku sekiranya ada dipanggil darurah itu sekiranya ada tiga perkara ini. Okey, contoh yang tidak ada darurat. Contohnya dia masuk rumah dia, tiba-tiba dia dapat mushaf kat bawah, kat lantai. Bolehkah dia bawa Quran mushaf ni tu letak atas meja? Dia kata darurat. Okey, mana daruratnya?
Okey, dia boleh masuk tandas, ambil uduk atau masuk bilik air, ambil uduk, kemudian angkat mushafnya. Ataupun dia panggil kawan dia yang beruduk, tolong angkatkan. Okey, kalau dia masuk rumah tiba-tiba ada mushaf kat bawah, dia angkat, dia kata darurat. Okey, itu bukan surah darurat yang 3 perkara itu. Okey, intabih. Okey, jadi perkara yang ketiga yang diharamkan untuk orang haid dan juga janabah iaitu masul mushaf. Dan mushaf ini apa-apa yang ditulis untuk tujuan qiraah ataupun dirasah. Okey, qiraah ataupun dirasah. Kemudian yang keempat, hamlul mushaf. Okey, memegang atau membawa al-Quran, membawa al-Quran. Okey, membawa al-Quran. Jadi membawa al-Quran ini sekiranya dia membawa dalam bagnya al-mushaf dan juga amti'ah, perkara-perkara beg-beg ataupun kitab-kitab lain, sekiranya dia berniat membawa mushaf sahaja, maka haram. Sekiranya dia niat untuk membawa amti'ah sahaja, maka hukumnya boleh, dibolehkan. Ini yang kedua-dua ni surah ni adalah surah yang ittifaq Bani Ibn Hajar dan juga Romli. Khilafnya sekiranya dia niat dua-dua ataupun dia atlaqah, dia tidak niat apa-apa. Okey, boleh tengok sebelum ni pun kita dah bicarakan. Okey, di mana Imam Romli lebih ringan, Ibn Hajar lebih syadid. Kita adalah masalah haml. Okey, jadi 4 perkara: solat, tawaf, masul mushaf dan juga hamlul mushaf. Kemudian perkara yang kelima iaitu qiraatul Quran biqasdil qiraah. Okey, membaca al-Quran dengan niat qiraah. Jadi selalu orang tanya sekiranya dia dalam keadaan haid, okey, dia tidak boleh membaca al-Quran. Tetapi bolehkah dibaca al-Quran sekiranya dia seorang pelajar tahfiz, dia ada wirid ataupun zikir yang setiap hari dia ataupun wirid setiap hari dia baca al-Quran. Contohnya setiap hari dia punya wirid rubu' ataupun nisfu rubu' ataupun nisful juzuk masalah, ataupun juzuk kamil. Okay, setiap hari juzuk pertama, hari kedua, juzuk ketiga, kemudian halul murtahil dan sebagainya lah. Okay, dia ulang kembali semula. Okay, dia ada wirid. Jadi yang diharamkan di sini membaca al-Quran dengan niat qiraah, dengan niat untuk mendapatkan pahala qiraah. Okey, niat ta'abbud, okey, niat tilawah, because dia qiraah. Okey, okey, bagaimana hukum memotong kuku bagi perempuan yang sedang haid? Okey, okay, anda tak faham soalan ni. Apa masalahnya perempuan yang dalam haid untuk memotong kuku? Okey, tidak ada masalah. Potong kuku lah macam biasa. Okey, potong kuku macam biasa. Adakah soalan ni berkaitan dengan apa hukum dia mandi, sebelum mandi wajib dia nak memotong kuku atau sebagainya? Okey. Okey, kita balik kepada qiraah. Jadi qiraatul Quran ini diharamkan sekiranya dia berniat qiraah. Okey, dia berniatkan untuk tujuan tilawah ataupun niat qiraah. Tapi kalau dia niat selain qiraah, contohnya niat wirid. Okey, niat wirid macam tadi contoh seorang pelajar tahfiz, dia ada wirid setiap hari dia baca 1 juzuk ataupun 1 rubuk dan 2 rubuk dan contohnya lah. Maka di situ tidak ada masalah kerana niatnya itu bukan niat qiraah, dan niatnya wirid. Ataupun dia setiap pagi dia baca surah Yasin contohnya. Dan kemudian setiap malam sebelum tidur dia baca surah Muluk. Wirid. Jadi ketika dalam keadaan haid, dia bacalah kerana dia baca itu dengan niat bukan niat qiraah tapi niat wirid lah. Okey, because dia wirid dia lah ataupun zikir. Jadi kalau selain daripada qiraah, wirid ataupun zikir, maka dibolehkan. Okey, contohnya dia baca doa naik kenderaan. Okey, doa naik kenderaan tu kan doa tu kan adalah ayat dalam ayat al-Quran. Maka dibolehkanlah kerana dia bukan niat tilawah tapi dia niat doa. Okey, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Okey, ataupun apa-apa wirid lah yang doanya itu adalah dalam al-Quran. Okey, itu adalah masalah qiraatul Quran. Okey, dan kemudian qiraahnya itu mestilah dipanggil qiraah. Apa yang dipanggil qiraah? Qiraah itu mesti ada lafaz yang keluar daripada mulut dan didengar oleh telinganya sendiri. Sekiranya dia membaca, bukan dia membacalah, dia tidak dengar oleh telinga dia. Ataupun dia tengok mushaf tapi dia tak baca. Okey, dia buka mushaf baca dalam hati. Okey, dia baca dalam hati. Boleh tak? Boleh. Kerana maksud qiraahnya itu lafaz yang dikeluarkan
daripada mulutnya, daripada lidahnya, kemudian didengar oleh telinga. Itulah dipanggil qiraah. Kemudian mestilah berniatkan qiraah ataupun niatkan tilawah. Itulah boleh jadi perkara yang diharamkan. Okey. Jadi bergantung kembali pada soalan yang ditanya itu, bagaimana hukum memotong kuku bagi perempuan yang sedang haid menurut pendapat mazhab Syafi'i yang muktamad. Okey, wallahu alam. Nak tak pasti jawapannya apa. Cuma tidak ada masalah perempuan yang keadaan haid ni untuk dia motong kuku ataupun dia untuk bermandi dan sebagainya. Yang penting dalam contohnya kalau dia mandi, dia tidak boleh niatkan mandinya itu niat ta'abbud. Contohnya dia niat mandi itu untuk mandi sunat dan sebagainya, tak boleh. Okey, itu adalah ta'abbud. Tapi untuk perkara-perkara lain dibolehkan, kita ada masalah. Okey, Ma'alish anda tak berapa faham maksud soalan yang ataupun murad entah yang sebenarnya. Okey. Dan tak semestinya orang haidnya itu, contoh kan, perempuan tu bila dia tahu datang haid je, dia gembira, masya-Allah. Tak perlu buat semayang, tak perlu buat apa-apa. Okey, masih ada lagi ibadat yang boleh dibuat. Wirid-wirid, zikir-zikir, selawat, tasbih, pegang tasbih dan sebagainya boleh. Semayang memang tak boleh lah. Wirid, zikir, semua tu dibolehkan masih dalam perkara yang tidak diharamkan. Jadi tak boleh lah bila haid tu seolah macam cuti daripada kerja, masya-Allah, boleh buat beban dan sebagainya lah. Jadi ada lagi perkara-perkara yang dibolehkan untuk mendapatkan pahala walaupun nanti pun keadaan haid. Potong kuku pada hari Jumaat niat ibadat. Okey, niat ibadat. Cuma potong kuku itu dia adalah Okey, jadi apa-apa perkara taharah untuk niat ta'abbud tak boleh lah. Tapi kalau dia potong kuku dengan niat ibadat pada hari Jumaat, okey, okey, tak ada masalah. Sebabnya potong kuku lah, maksudnya dia seperti okey, wallahu alam lah. Potong kuku itu dibolehkan lah kalau perempuan itu dalam keadaan haid. Okey, tidak ada masalah lah. Sekiranya perempuan itu dalam keadaan haid, dia nak memotong kuku. Tapi kalau dia niat ibadat sebabnya itu tidak ada kaitan dengan masalah hari Jumaat itu. Okey, masalah Jumaat itu. Okey, wallahu alam. Okey, wallahu alam, nanti kita cari balik jawapannya. Okey, jadi zahirnya itu tidak ada masalah lah untuk perempuan haid memotong kuku pada hari Jumaat, walaupun pada hari Jumaat atau pada hari Khamis. Hari Khamis pun hari yang disunatkan untuk memotong kuku, atau hari Isnin dan sebagainya. Okey, kita masuk dulu supaya masa tidak terlalu lewat, kerana kita masa yang diperuntukkan sekejap saja. Okey, kemudian seterusnya wa yahrumu 'alal haid wahdaha. Okey, dan ini dua perkara yang selepas ini adalah perkara yang diharamkan untuk haid sahaja dan juga orang nifas. Kemudian as-saum, okey, perkara yang diharamkan untuk orang haid iaitu as-saum. Okey, puasa diharamkan ketika dia haid lah, dan wajib diqadakkan. Tapi solat diharamkan dan tak perlu diqadakkan. Okey, tak perlu diqadakkan semula. Okey, kerana hadis daripada Sayyidina Aisyah, fanu'maru bi qada'is saum wala nu'maru bi qada'is solah. Puasa diqadakkan dan puasa diqadakkan dan solat tidak perlu diqadakkan. Tidak perlu diqadakkan kerana solat itu ada masyaqqah. Kemudian puasa ya. Kemudian seterusnya perkara yang diharamkan ni untuk perempuan yang haid, ubur ataupun murur. Okey, uburul masjid in khafat talwithau bidam. Jadi tadi al-lubsu tak boleh. Okey, al-muks, okey, berada iktikaf dalam masjid tak boleh. Okey, perempuan sekiranya nak dalam keadaan haid, dia tidak boleh masuk ke masjid. Okey, biasa perkara yang berlaku adalah melakukan akad nikah contohnya dalam masjid, dan pengantin perempuan itu dalam keadaan haid. Okey, zai. Okey, haram ya, dalam mazhab Syafi'i haram. Okey, walaupun dia masya-Allah akhir zaman ni banyak lagi kaul-kaul ataupun nakul fitan lah, okay? Fitan akhir zaman yang fatwa kata kaul sebahagian asatizah ini dia kata boleh perempuan haid masuk dalam masjid dan sebagainya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ataupun ihtiyatannya dan dalam berihtiyat jugalah dan muktamad mazhab Syafi'i, maka perempuan haid tidak boleh berada dalam masjid. Maksudnya dalam masjid itu masjid, maksudnya bukan masjid, apa yang dipanggil masjid itu bukan maksudnya qaah utama saja masjid. Tanah keseluruhan kawasan masjid itu dikira masjid. Hatta tempat parking itu pun memang kalau itu adalah tanah wakaf masjid, itu pun haram.
Jadi ahsannya perempuan yang dalam haid, maka jangan masuk ke dalam masjid. Kalau nak dengar kelas yang berada di masjid, boleh tengok sekarang pun banyak dibuat live ataupun dengar daripada rumah, sekiranya dia pakai mukabir saud yang kuat, ataupun kalau nak melangsungkan perkahwinan, buatlah di rumah. Okey, al-muhim al-barakah lah. Okey, walaupun di masjid tu terbaik, tetapi sekiranya dia melanggar hukum syarak, okey, jadi perempuan haid tidak boleh berada dalam masjid, tidak boleh berada, al-lubsu pun tak boleh, al-ubur pun tak boleh, okey, murur pun tak boleh. Murur ni tak boleh sekiranya dia takut dia mengotorkan masjid. Sekiranya dia takut dia mengotorkan masjid. Okey, murur tu maksudnya dia masuk daripada satu pintu dan keluar daripada pintu yang lain. Begitu juga orang yang mempunyai, dia kata di sini wa mithlul haid kullu dhi khabas yakhsha minhu talwisul masjid. Seorang yang ada kekotoran yang akan mengotorkan masjid. Okey, mengotorkan masjid. Contohnya apa-apa? Contohnya dia berkebun dan sebagainya, dia pakai baju dalam keadaan berkebun, dia takut nanti peluhnya ataupun kotornya itu melekat ke masjid, maka masjid akan kotor, maka hukumnya jadi haram. Okey, sama seperti hukum orang haid yang murur sekiranya dia takut dia mengotorkan masjid. Okey, murur dibolehkan sekiranya dia tidak mengotorkan masjid. Okey, murur maksudnya berjalan. Tapi kalau ada muksu ataupun lubsu fil masjid, duduk iktikaf, duduk di masjid, diharamkan untuk perempuan haid. Kemudian perkara yang terakhir di dalam kitab ni lah, perkara yang terakhir dalam perkara yang diharamkan untuk perempuan haid, istimta'. Okey, istimta' fi ma baina surah wa rukbah. Okey, ada ulama mengistilahkan dengan menggunakan perkataan istimta', dan sebagian ulama menggunakan perkataan mubasyarah. Okey, istimta' atau mubasyarah bainal surah war rukbah. Okey, istimta' mubasyarah ni maksud dia muqaddimah jima'. Okey, maksud senang faham lah. Okey, senang faham muqaddimah jima'. Maka diharamkan antara surah dan juga rukbah. Okey, ketika perempuan tu dalam keadaan haid. Cuma ada khilaf antara ulama yang mengatakan istimta', ada yang ulama mengatakan mubasyarah. Jadi istimta' ni berkaitan dengan syahwah, atau walaupun nazar bi syahwah pun dikira haram. Kalau itu dikira istimta'. Adapun ulama yang menggunakan yang yu'abbar bil mubasyarah, mubasyarah ini berkaitan dengan lams. Okay, sekiranya dia memegang ataupun lams wanita dia, sama ada dengan syahwat ataupun tidak syahwat, maka itu pun dah masuk haram. Jadi perbezaan antara ulama yang menggunakan istimta' ataupun yang guna mubasyarah adalah berkaitan dengan istimta' itu berkaitan dengan syahwat, dan mubasyarah itu berkaitan dengan lams. Okey, baina surrah war rukbah. Dan jima' itu memang muttafaq memang tak boleh diharamkan untuk perempuan yang haid. Okey, itu watak ataupun jima' diharamkan untuk perempuan yang dalam keadaan haid ataupun nifas. Baik. Kemudian dia kata wal jima' fil haid minal kabair. Jima' ketika perempuan dalam keadaan haid itu adalah daripada antara dosa-dosa yang besar. Wa yajibu 'alaiha qada' shaumi Ramadan. Okey, ni yang saya sebutkan tadilah. Sekiranya perempuan dalam keadaan haid, puasa-puasa yang dia tak tunaikan ketika dalam keadaan haid, maka dia wajib qada'. Duna solat tidak perlu. Wa idzan qata'ad dam halalaha saum qabla al-ghusli. Sekiranya darahnya itu dah berhenti, inqata', maka dia boleh berpuasa sebelum mandi. Okay, contohnya sebelum subuh. Okay, ini untuk puasa Ramadan lah contohnya. Sebelum masuknya waktu subuh, tiba-tiba darahnya inqata'a, dan kemudian dia berniat puasa esok hari, tabiid lah. Kemudian bila dia tabiid, selesai dia makan, azan subuh, dia belum sempat lagi mandi wajib, maka boleh tak ada puasa, dikira sah tak puasanya, dikira sah walaupun dia belum mandi. Kerana puasa ini dia tengok pada inqita'nya. Sekiranya dia inqita'ah damnya itu, boleh dia puasa walaupun dia belum mandi wajib lagi. Kemudian wa yahrufu bin nifas ma yahrumu bil haid. Diharamkan nifas apa yang diharamkan untuk orang yang haid. Okey, hukum nifas sama dengan haid. Wan nifas huwa dam al kharij ba'dal wiladah. Nifas ni adalah darah yang keluar selepas wiladah, di mana aqallul nifas lahzah. Aqallun nifas, okey, muddatun nifas lahzah, okey, sekelip mata lah, sekejap, lahzah. Kemudian aktsarun nifas situna yaum. Okey, aktsarun nifas 60 hari. Dan darah nifas ini adalah darah yang keluar selepas bersalin.
sedangkan perempuan itu bersalin, faraghir rahim. Jadi sekiranya disyaratkan faraghur rahim, rahimnya telah keluar secara kesempurna anaknya. Sekiranya anaknya itu keguguran contohnya, mestilah keluar keseluruhan tubuh badannya, kemudian keluar darah lepas itu, barulah darah itu dipanggil nifas. Tapi sekiranya darah keluar dalam keadaan darah keluar ketika bersalin ataupun dalam tempoh bersalin sebelum anak janin ataupun keluar secara sempurna, darah itu tidak dipanggil nifas. Jadi nifas itu mestilah darahnya keluar selepas faraghir rahim, ba'dal wiladah, kamilah. Lepas dah anak dah keluar semua, kemudian keluar darah. Darah itulah dipanggil darah an-nifas. Sekiranya tak keluar darah, ini nadir lah. Sekiranya tak keluar darah dalam tempoh selama 15 hari, maka darah yang keluar selepas 15 hari itu tidak dipanggil darah nifas. Jadi dipanggil darah nifas itu selepas wiladah, mestilah disyaratkan sebelum 15 hari. Kerana sekiranya selepas 15 hari, maka darah yang keluar selepas wiladah itu tidak dipanggil darah nifas, bahkan dipanggil darah haid. Dipanggil darah haid. Wallahu a'lam wa ahkam. Jadi ana rasa muzakarah kita atau murajaah kita sampai sini saja. Jadi sahabat-sahabat yang nak lebih mendalami, lebih memahami bab haid dan nifas, disyorkan ataupun disarankan supaya membeli atau membaca dan murajaah kitab ini. Ibanah wal Ifadah, supaya kita memahami dan mendalami lagi tentang perincian secara terperinci tentang masalah haid, nifas dan juga istihadah. Tak cukup untuk kita buat dalam tempoh setengah jam ini membicarakan haid keseluruhannya ataupun nifas ataupun istihadah. Kerana surahnya itu terlalu banyak. Dan insya-Allah pada minggu akan datang, sekiranya dipanjangkan umur, kita bertemu lagi, kita akan masuk dalam bab solat. Dalam bab solat, pada awal bab solat. Jazakumullah ta'ala khair, dan jazakumullah ala husni soal, wa rabbana yaftah alaikum jami'an, wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Astaudi'ukumullah.